A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah. Kita masih lagi berada dalam ruang lingkup perbahasan. Kita nak membedah sebuah kitab yang cukup baik untuk sama-sama kita kongsikan, iaitulah perihal Nabi SAW. Kita masih lagi menggunakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Keanggunanmu ya Rasulullah. Kepada tuan-tuan yang mempunyai kitab, bolehlah sama-sama dengan saya kita boleh merujuk satu persatu. Di mana buku ini membahaskan dua aspek utama, iaitulah khalqiyah dan juga khuluqiyah. Dan khalqiyah ini adalah fizikal Nabi SAW. Nabi, tanda-tanda kenabian, bagaimana rambut Nabi, bagaimana banyak helai uban Nabi, Nabi pakai celak, bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana aksesori Nabi, kasut, cincin, pedang, baju besi, serban, sarung dan sebagainya. Itu khalqiyah, secara zahir fizikal. Yang kedua ialah khuluqiyah, iaitu cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, macam mana cara Nabi bersandar, Nabi tidur bagaimana, makan, minum, wuduk, doa, solat, puasa Nabi, termasuklah ibadah-ibadah lain, hubungan sosial Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi, bagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat Nabi SAW, hubungan Nabi dengan bangsa yang bukan Islam. Jadi bagaimanakah khuluqiyah Nabi ni? Jadi ini dia dua aspek, iaitulah khalqiyah fizikal dan khuluqiyah perilaku Nabi, yang kita akan rungkaikan dalam edisi bedah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Keanggunanmu ya Rasulullah, yang setebal kurang lebih dalam 484 muka surat, sebanyak kurang lebih dalam 399 hadis yang kita akan kedepankan. Semua hadis bertaraf sahih dan kita akan menceritakan tentang diri Nabi SAW. Baik, ke pertemuan yang lalu kita masih lagi dalam bab maja'a fi khalqi Rasulillah SAW. Itulah bab yang datang dalam menyatakan fizikal Rasulullah SAW. Baik, hari ini kita nak menyambung hadis yang ketiga pada hari ini. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang sedang menonton video ini, yang baru saja menyupai channel IC Share ini, maka sama-sama bantu saya dengan like, berikan komen anda berkaitan dengan perkongsian bedah kitab pada edisi kali ini, dan juga jangan lupa subscribe, button merah yang ada di bawah tu. Kan, sama-sama kita mendukung channel ini supaya channel ini setanding dengan channel-channel agama yang lain, insya-Allah. Ya, baik. Hadis yang ketiga. Al-Bara' bin Azib telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbuha ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati uznaihil yusra alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'a qattu ahsana minhu. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW seorang lelaki yang sedang, iaitu tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, iaitu bahunya bidang. Dadanya bidang, kan, bidang ni makna kata terbukalah dadanya gitu. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinganya. Apabila baginda Nabi SAW memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud, At-Tirmizi, dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan gharib. Baik, hadis ini bertaraf sahih
dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar al-Abdi, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Abu Ishaq, yang bersumber daripada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib ni sahabat Nabi yang agung. Kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang perilaku Nabi dan juga secara fizikal khalqiyah Nabi ni, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib tadi ni, ya. Baik, jadi itu kata Al-Bara', Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat, dadanya bidang, rambut Nabi lebat, kan, rambut Nabi lebat. Baik, hadis yang keempat, berkata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahu sya'run yadribu mankibaih ba'ida bu'aida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Kata Al-Bara', aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut limah tu apa tuan-tuan? Limah ni ialah rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu. Ya. Apabila Nabi memakai pakaian merah, Nabi kelihatan lebih tampan daripada orang lain. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Kedua-dua bahu baginda bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Ini hadis direkodkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Mahmud bin Gailan daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abu Ishaq, bersumber daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang kelima, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ini merupakan sepupu Nabi, kan, cousin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan menantu Nabi lah, kerana Ali bin Abi Talib dia bernikah dengan Siti Fatimah, ya. Kata Ali, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir, syasnul kaffaini wal qadamain, dakhmul ra'si, dakhmul qararis, tawilul masrubah, idza masya takaffa'a yatakaffa'u takaffuan takaffiyan ka'annama yanhattu min sabab, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah. Telapak tangan dan kaki baginda terasa tebal dagingnya, namun lembut, rasa kejap. Telapak tangan Nabi ni rasa kejap tangannya, kakinya, tapi ada kelembutan. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Mana condong ni menandakan sifat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cepat dan pijakan kakinya yang kuat. Seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat orang yang standing baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda wafat. Hadis direkodkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Muhammad bin Ismail daripada Abu Nuaim, daripada Abu Mas'udi, daripada Utsman bin Muslim bin Hurmuz, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, bersumber daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi ini adalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut khalqiyah Nabi, Nabi tapak tangannya tebal, kakinya tebal namun lembut, kepala Nabi agak besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dada baginda hingga ke pusat lebat. Sampai begitu teliti sekali sahabat-sahabat Nabi SAW ini melihat susuk tubuh baginda Nabi SAW. Dan cara Nabi berjalan juga seperti mana turun ke bukit, nampak macam laju je, kan. Jadi tidak pernah aku melihat, kata Ali,
orang yang sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat dan juga selepas wafat dia, tak ada dah. Bermakna special dan istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, rupa parasnya pun istimewa. Kan tak ada pada orang lain. Baik, hadis yang ke-6, tuan kitab mengatakan laporannya sama seperti di atas. Maka kita teruskan kepada hadis yang ke-7. Ali bin Abi Talib bercerita mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mummarid al-mummarat wala bil qasir al-mutaraddid wa kana rab'atan min al-qaum wa lam yakun bil ja'd al-qatat wala bis sabr kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahhim wala bil mukasmin wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting, bergulung dan tidak juga lurus kaku, melainkan ikal beralun. Badannya tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat tetapi membujur. Kan? Bentuk wajahnya tidaklah bulat. Kan ada orang dia mungkin macam saya ni bulat lah kot. Kan mungkin wajah Nabi ni kearaban lah begitu. Macam tuan-tuan tengok orang Arab, kan dia ada dia punya bujurnya gitu, kan. Bukanlah bulat. Ya. Abyadu musyrabun ada aul ainain ahdabul ashfar jalilul musyashi wal katabi jalilul musyash wal katab ajrad zu masrubah sya'nul kaffain wal qadamain. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kan bulu mata lentik ni memang comel kan. Memang cantik lah. Bukan kata perempuan aja bulu lentik cantik. Lelaki pun kalau memang ditakdirkan bulu matanya tu melentik kan, ada kehandsomean di situ. Tulang sendinya gagah dan kuat, bahunya bidang, badannya bersih daripada bulu dan rambut. Tetapi baginda memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Iza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sabab wa idzal tafata ma'a baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah wa alyanuhum ariqah wa akramuhum ashrah man ra'hu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifah ahabbah yaqulu na'ituh lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah SAW berjalan, pergerakannya kelihatan tegak, iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan seolah-olah baginda sedang turun di lereng yang curam. Apabila baginda berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Ini pun kita biasa dengar pada hadis-hadis sebelum ni, ada cerita-cerita ustaz di masjid apa semua. Nabi bila panggil, ya Rasulullah, Nabi tak paling kepala je, tak. Bila seorang ya Rasulullah, Nabi paling terus dengan bahu-bahu dari dadanya. So kita boleh ambil itu sebagai satu sunnah Nabi. Bila ada panggil ya Rasulullah, jangan paling gitu je kan. Macam nak tak nak je paling. Ya ada apa? Macam dia tak nak layan. Tapi kalau bila ya Rasulullah, boleh saya bantu? Dia lain kan. Automatik dia punya jawapan pun ada beza. Jadi begitulah sifat Nabi. Di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Okay? Antara bahunya ada tanda-tanda kenabian bagi para nabi. Rasulullah SAW seorang manusia yang hatinya paling pemurah. Rasulullah SAW paling berlapang dada, tidak pernah berkeluh kesah atas sikap penyesaan kaum. Jadi kita pun samalah, kita kena ambil sifat Nabi ni, iaitu Nabi dia tidak pernah nak mengeluh atas apa kesusahan yang menimpa baginda. Kita pun samalah, kita kena uji sikit dekat pejabat kan.
kena bully daripada majikan orang atas, kawan-kawan kan ada orang yang kena bully apa semua. Jadi kita kena ambil sunnah Nabi, iaitu Nabi dia tak pernah berkeluh kesah. So kita pun tak apalah, jangan berkeluh kesah walaupun berlaku ke atas diri kita begitu. Jadi kita banyakkan doa supaya orang yang menganiaya kita ni mendapat hidayah daripada Allah SWT. Begitulah. Baginda adalah orang yang kata-katanya paling jujur, manusia yang perangainya paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihatnya buat pertama kali atau secara tiba-tiba, pasti hormat dan segan kepadanya. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda Nabi SAW tentu mencintainya. Iaitu tahqiq yang telah dinyatakan di bawah ini, iaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW sebelum mengenalinya. Ini tak pernah jumpa Nabi kan, tak pernah jumpa Nabi, tiba-tiba katalah dia jumpa Nabi, pasti akan hormat dan segan. Walaupun dia tak kata mungkin itu Nabi, tapi gaya seorang Nabi itu begitu. Bila Nabi mengeluarkan kata-kata pergaulan, orang hormat. Cuba kita begitu, cuba kita jadi begitu, ya. Apabila kita mengeluarkan kata-kata kita, idea kita, bukan nak menghentam orang lain, bukan. Jangan kita nak menghentam orang lain, ada sifat bongkak, sombong diri, bukan. Kan? Jangan sampai orang label kita, tak payah tanya dia, cakap nyombong aja lah gitu. Tapi Nabi tak di-label begitu. Bila orang tak kenal pun Nabi, kan, mungkin ada orang kenal Nabi, dia lain lah. Bila dah kenal Nabi, dia segan. Tapi ini orang yang tak kenal Nabi pun, bila berjumpa dengan Nabi, orang akan hormat dan segan. Bermakna bagaimana sifat Nabi, percakapan Nabi itu sudah pasti tidak meninggi diri, tidak mengondem orang lah. Jadi kita pun kena begitu, ya. Dan apabila dia sudah bergaul dan mengenali baginda, maka terbukti keindahan akhlak Nabi SAW sehingga dia sangat mencintai baginda. Bila dah tengok akhlak begitu baik apa semua, begitu baik akhlaknya apa semua, daripada dia tidak Islam, mungkin dia akan menerima Islam. Daripada dia dahulunya kafir, apabila tengok Nabi ni akhlaknya begitu, maka mereka akan menerima Islam. Sebab akhlak Nabi yang baik. Jadi tuan-tuan, kita kena begitulah. Kita kena jadi orang begini. Jadi seperti Nabi SAW, mencontohi akhlak baginda, cakap lembut, jangan meninggi diri, jangan menengking, cakap kasar, cakap. Tak kira jugalah, ada juga kan ahli-ahli agamawan di sana, bila ceramah kat masjid ni, kasar bukan main kan. Cakap tu menengking aja, teriak, wow, kan gitulah kan. Macam mana? Saya pernah dengar satu kuliah daripada Al-Fadil Guru, Al-Fadil Datuk Samsuri Ahmad kan, dalam ceramah dia saya pernah dengar, ada satu jiran India kan, bila jumpa Ustaz Samsuri, ada benda nak cakap sikit kan. Ya Ustaz, ya ni aneh, ada apa? Ustaz kenal ke siapa yang ceramah kat masjid hari sekian, waktu sekian? Ada dia pernah ceramah sama lah tempat dengan Ustaz Samsuri ceramah. Siapa Ustaz tu? Cakap kasar bukan main. Saya walaupun India, tapi saya suka itu dengar ceramah-ceramah. Saya suka dengar banyak benda-benda manfaat, ilmu kan. Walaupun saya bukan Islam, tapi saya suka dengar. Tapi ada satu ustaz ni kata dia kan, satu pengajar ni cakap bukan main kasar kan. Jadi kalau boleh you kasih tahulah itu orang, kontrol sikit cakap, jangan kasar sangat. Jadi ini contoh lah tuan-tuan, macam mana reaksi masyarakat yang bukan Islam kepada orang Islam